Ini hari apa? Kita dah masuk dah 12 hari dah, masuk 13 hari dah kita puasa ni. Okey, saudara. Gambar tak berapa cantik nampak kayaknya. Okey. Okey. Baik, saudara, apa khabar? Saudara Azrul Jalil, saudara Umar Remy, Siddiq, saudara Said Abdul Hakim. Salam 13 Ramadan. 13 Ramadan ke 12 Ramadan ni, Azmin? Sebenarnya 12 kalau ikut fikiran saya. Tapi tak apalah. 13 ke 12 pun lebih kurang sama je, sehari je beza je. Saudara Muhammad, apa khabar? Saudara Azmin Nordin. Saudara Yusuf Awang di Tanah Merah, saudara Ismail Manap. Apa khabar sahabat? Saudara Ramzul, Puan Hamidah Kamat. Salam satu Malaysia untuk seluruh umat Islam. Menurut Said Abdul Hakim Jaafar Singapura, moga kita mendapat barakah daripada Allah dan dirahmati Allah. Ya, saudara Bunem, saudara Ramzul. Salam. Saudara Rosmini dari Pontian, Puan Nur Azman dari Pokok Sena Kedah, saudara Bunem. Begitu juga Gaslet, saudara Rumli Ahmad, saudara Mustafa Bakrun, saudara Pak Aziz dari Kuantan. Apa khabar Pak Aziz? Begitu juga Cik Mat Muhaini dari Taiping Perak. Muhammad Nazri Syafi'i, waalaikumsalam. Saudara Maruzik Yassin, saudara Tajul Arifin, saudara Muhammad Ali, saudara Syahrani Salamah dari Sikandar Perak. Saudara Rafi Kelapa Muda dari Simpang Renggam, Johor, hadir bersama hari yang telah dilalui. Saudara Fazil Yub, salam sahabat untuk semua. Saudara Khaili, TikToker. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf kerana ada pencerahan-pencerahan yang perlu saya utamakan. Saudara, begitu juga Rabuddin Pasarat daripada Senaling, Kuala Pilah, Muhammad Puzi Abdul Wahab dari Pandang Kedah, saudara Mazlana Van Kunali, Salam Madani katanya, Faizal Khaizir, saudara Rohani Jaafar dari Taiping, saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan dan Anwar Saleh, serta Nagasaki Melayu, saudara Muhammad Zulkifli dari Tok Intan Perak, Syami Abu dari Cenor, Pahang. Baik, saya hari ini tanggal 23 Mac, saudara, dah masuk 12 ke 13 Ramadan. Artinya tak, lebih kurang dalam 2 minggu saja lagi, saudara. Dalam 16 hari kita akan sama-sama menanti kehadiran Fajar Syawal pula, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, hari ini hari yang ke-1459. Virus tersebut masih melanda negara kita. Sebab itu saya berpesan pada teman-teman, kalau pergi ke pasar Ramadan tu, pastikan melakukan penjarakan sosial dan juga pakai pelitup lebih bahagia. Saya saudara Faizal Kazir. Saudara ZD Izwan, saudara Faizal Gadi, waalaikumsalam, rodokku terbaik katanya. Saudara DZ Ketari, salam perjuangan Muhammad Nasir. Saudara, dalam bulan puasa ni, e-commerce dibuka. Jadi teman-teman yang mahu mengiklankan produk anda boleh hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar memasarkan setangi bakulnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab yang dibuat berasaskan daripada kayu gaharu. Memang wangi, segar, sedap dan bukanlah harga yang pekat, bukanlah bau aroma yang pekat, tapi agak menarik, lembut dah. Untuk teman-teman yang mahu memesan ini produk Siti Farehah, iaitu dendeng manis Siti Farehah, pesanan dibuka dan anda boleh memesan melaluinya di talian 017-711-4300. Pesan awal dapat awal. Khawatir nanti tak sempat lagi, dah tinggal lagi 2 minggu lebih saya saudara. Untuk teman-teman nak cari kudapan sambil kita berlabun, sambil berborak untuk hari raya nanti, sesuai lah saudara untuk dimakan. Rasanya pedas, rangup dan manis, iaitu Popia Sira Lady Maria. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Boleh pesan sebab Siti Nur Ratu Maria juga sibuk menyiapkan untuk jualan pada hari raya nanti, saudara. Dayang Selha, apa khabar? Saudara Mas Pana, itu juga Robiah Hussein, Zahid Saizat, saudara Bahrudin Din, Ramzul, sihat semuanya? Baik, saudara. Baik, kita teruskan pencerahan. Seperti biasa, saya menyantuni kiriman teman-teman dalam segmen Naluri Kehidupan.
Ini sebenarnya bukan daripada saya, tapi teman-teman menghantar kiriman setelah saya baca sesuai untuk penghayatan kita bersama, saudara. Sebenarnya, saudara, hamburan kata-kata dan perkataan yang tidak berguna adalah merupakan sumber kepada malapetaka. Banyak orang tak tahu ni. Sebaliknya, bagi mereka yang menjaga lisan daripada ucapan-ucapan yang kotor dan dosa, itu merupakan sumber keselamatan. Kerana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, antara tanda keislaman seseorang surat baik adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Dan bila kita membicarakan hal yang tak berguna, ia pastinya dapat menghapuskan pahala amal kebajikan kalau kita bercakap perkara-perkara yang berguna, dan ia juga menghalang kita dari masuk syurga. Apabila seorang Muslim berbicara, hendaklah dia berfikir dahulu. Apabila yakin kata-katanya akan membawa kebaikan dan pahala, bolehlah dia mengatakannya. Saudara Mat Rosdi, Puan Sarifah Hafifah, BSA, Saudara Nur Maria, Haji Wan Ismail. Dan saudara, kalau kita nak bercakap, kita fikir. Dan apabila rasakan perkataan itu tak elok dan boleh menimbulkan keburukan atau kita merasa ragu akan faedah kata-kata itu, hendaklah dia menahan diri daripada mengungkapkannya. Memanglah begitu, dalam Islam ini disunatkan bahawa diam itu adalah sebahagian daripada ibadat. Ingat saudara, sikap seperti inilah yang lebih baik, lebih selamat bagi dirinya, kerana setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, saudara, ia akan dihitung oleh Allah SWT. Berhati-hati bila kita mengungkapkan kata-kata. Jangan sampai kita menyinggung dan mengecilkan hati orang. Ingat saudara, lidah yang lembut itu boleh mencairkan hati yang keras. Ya, saudara, dan hati yang keras itu boleh menjadi kecewa dan tercalit ataupun boleh menjadi luka kesan daripada tuturan kata daripada lidah-lidah. Ingat saudara. Saya menerima kiriman daripada Tan Sri Osusuka selaku mantan Ketua Majlis Sabah dalam segmen Mutiara Kata-Kata. Menurut Tan Sri Osusuka, andai terdetik di hati kita masih mahu melakukan kemaksiatan selepas musim Ramadan, dan andainya itu ada, dan itu adalah fikiran yang jika difikirkan, maka sia-sia sajalah pengorbanan puasa kita sepanjang Ramadan yang mulia ini. Kerana itu, kukuhkanlah iman kita agar berdoa kepada Allah SWT dipeliharakan iman kita untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dipenuhi dengan kemaksiatan. Saudara Muhammad Rosli is about our mind. Tak benar Saudara Rosli. Segala-galanya adalah di minda kita. Saudara Kamarudin, Saudara Husin Rahid, Assalamualaikum. Luit hadir daripada Luit, ya. Saudara Mak Sepana Jaya, dia mengingatkan saya untuk mengutarakan persoalan. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, kalau kita berbelanja wang negara tanpa had, negara boleh muflis, saudara. Dan ingatlah saudara, pada mereka yang menyunting semula live saya ini, Saudara Kamarudin daripada Taman Kundang Jaya Rawang. Kalau anda menyunting live saya ini, saya tak marah. Boleh, tak ada masalah. Tetapi anda juga harus bertanggungjawab untuk setiap suntingan yang anda lakukan sebelum anda masukkan dalam mana-mana channel. Kerana sejujurnya saya katakan, saya tidak mampu untuk memandang setiap suntingan yang anda lakukan. Ingat saya, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya hanya sekadar memberi informasi, dan bila saya memberi pandangan, saya memberi pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau kita rasa bersetuju, alhamdulillah. Kalau tak bersetuju, tak ada masalah. Jika anda mau menyantuni apa yang anda tak setuju, hantarkan sentuhan itu pada saya, insya-Allah. Kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, akan saya santuni. Tapi kalau menggunakan bahasa-bahasa yang celupar, yang tiada adabnya, saya minta maaf. Kerana ruangan ini adalah bicara warga cinta damai. Kita menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Ya, Puan Nuriza, Edi Tahir, Saudara Mak Sepana Jaya. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu yang penting. We must agree to disagree. Saudara, sebab kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara.
Tajuk kita malam ini adalah Ramadan yang tercemar. Kesucian Ramadan ini tercemar juga. Apa yang saya maksudkan, sabar dulu, kita santuni satu persatu. Saya harus melaporkan kedudukan cuaca kerana menurut Kementerian Kesihatan, pihaknya menasihatkan semua aktiviti di luar bilik darjah untuk pelajar-pelajar dan murid-murid diminta ditangguhkan buat sementara waktu di lokasi yang merekodkan status cuaca panas tahap 1. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Muhammad Razi Abdul Hassan, katanya jika cuaca panas yang terus berpanjangan sehingga bertukar status gelombang haba, maka Kementerian Pendidikan perlu mengambil tindakan selanjutnya, antaranya dengan menutup institut pendidikan di bawah kelolaan mereka. Sekiranya status cuaca bertukar pada status gelombang haba, tindakan selanjutnya boleh diambil oleh KPM sebagaimana Pelan Tindakan bagi menangani gelombang haba 2016, Pelan Tindakan Pengurusan Risiko Kesihatan Gelombang Haba 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ia termasuklah garis panduan penutupan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan semasa cuaca panas yang dikeluarkan pada 18 April 2023 dulu. Kenyataan itu merujuk status cuaca panas yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia semalam yang membabitkan Perlis yang mengalami gelombang haba dengan suhu maksima harian di negeri itu melebihi 37 darjah Celsius sejak 19 Mac. Cuaca panas tahap 1 pula direkodkan di sebahagian besar negeri Kedah, meliputi kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Pokok Sena, Kota Star, Kuala Muda, Pendang, Sik dan Baling. Beberapa kawasan di Perak, termasuklah Hulu Perak dan Kuala Kangsar, turut mengalami cuaca panas tahap 1. Cuaca panas tahap 1 merujuk pada suhu maksima harian melebihi 35 hingga 37 darjah Celsius. Met Malaysia juga menjangkakan cuaca kering dan panas dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius masih berlaku di kebanyak kawasan di Semenanjung dan Sabah sehingga bulan depan. Saya berhubung tentang pendedahan kepada cuaca panas yang berpanjangan, Dr. Muhammad Radi berkata ia boleh memudaratkan kesihatan, terutama kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, termasuklah individu yang mengidap penyakit kronik. Tambahnya, murid-murid sekolah antara golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat kesan masalah kesihatan akibat pendedahan pada cuaca panas. Sebab itu beliau menjelaskan disebabkan faktor fisiologi dan kurang pengambilan air, maka Kementerian Kesihatan menasihatkan ibu bapa agar memastikan anak-anak mengambil air secukupnya bila kita bersahur, berpuasa dan sepanjang malam itu kalau ada kesempatan ambillah air sebanyak mungkin, saudara. Bagi mereka yang berpuasa berRamadan, ketika bersahur dan buka puasa hendaklah meminum air yang mencukupi. Awasi tahap hidrasi dan kesihatan anak-anak sepanjang mereka berpuasa, katanya. Menurut Met Malaysia, Perlis masih merekodkan gelombang haba atau suhu panas tahap 2. Itu setakat jam 4.30 petang semalam, saya. Menurutnya, daripada data harian status cuaca panas yang dikongsikan oleh jabatan itu, tahap gelombang haba merujuk pada suhu maksima 37 hingga 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Selain itu, terdapat 12 kawasan saudara di Semenanjung yang merekodkan suhu panas tahap berjaga-jaga ataupun tahap 1, iaitu di Langkawi, Pokok Sena, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Baling, Kuala Muda, Pendang dan Kota Star di Kedah, serta Hulu Perak iaitu di Kuala Kangsar dan Kinta. Tahap berjaga-jaga juga merujuk pada suhu maksima harian daripada 35 hingga 37 darjah Celsius. Met Malaysia melaporkan bahawa Malaysia berada dalam fasa akhir monsun timur laut yang secara lazimnya bakal menyaksikan kawasan utara Semenanjung mengalami litupan awan dan taburan hujan yang kurang selain menyebabkan cuaca lebih panas serta kering berbanding pada hari-hari biasa. Selain itu, berikutan dengan fenomena El Nino yang kuat yang sedang melanda dunia saat ini, Met Malaysia turut menjangkakan suhu maksima harian di negara ini boleh menjadi lebih tinggi di kebanyakan tempat. Saudara, saya pesan pada anda, banyakkan minum air. Minum air mati, saudara. Tak semestinya air berkarbohidrat. Itu, saudara.
Di Kelantan, saya mendapat laporan bahawa Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu, KADA, akan melaksanakan pembelian awan mulai minggu depan. Ini bagi menyelamatkan sawah yang kekurangan air akibat kemarau. Menurut pengusinya, Muhammad Hussein berkata tindakan itu diambil berikutan kemarau semakin kritikal dan PAM Kemubu langsung tidak dapat mengairi sawah. Ini kemungkinan lokasi pembelian awan akan dilakukan di kawasan Ketereh yang paling kritikal saat ini. Kawasan padi paling teruk terjejas adalah di Kota Baru Utara dan Kota Baru Selatan, saudara. Jadi katanya kita khawatir jika sehari dua ni air memang tiada, kemungkinan ada tanaman padi yang tidak dapat diselamatkan. Itu katanya sewaktu ditemui dalam majlis iktifar di kediaman beliau di Kampung Gong Ketereh. Saudara Muhammad berkata keadaan ini adalah yang terburuk dialami oleh petani sejak penubuhan KADA 50 tahun lamanya. Penyediaan pam mudah alih dan pam air tidak lagi dapat mengatasi masalah kekurangan air kerana sumber air terdekat seperti sungai juga kering kesan daripada kemarau. Jadi tanaman padi berusia 40 hingga 50 hari masih boleh bertahan. Namun bagi tanaman kurang usia 30 hari akan terjejas teruk. Hasil padi akan terjejas sehingga 10%, di mana hasil sepatutnya boleh dituai bulan hadapan, itu bulan April. Saudara Muhammad berkata beliau akan mengadakan pertemuan dengan Esko Pertanian, Industri, Agro Makanan dan Komoditi Kelantan, Tuan Mat Saripudin, Tuan Ismail, bagi membincangkan masalah air di kawasan tanaman padi. Ini kerana sumber air turut membabitkan pihak kerajaan negeri dan Jabatan Pengairan dan Saliran. Jadi terdahulu daripada itu dilaporkan seramai 2,630 pesawat di Kelantan yang membabitkan kawasan tanaman di Kota Baru Selatan, Kota Baru Utara dan Pacuk terjejak teruk akibat daripada kemarau. Berdoalah kita agar segeralah air hujan yang turun, kalau tidak nanti kawasan kering dan pesawat-pesawat akan mengalami tekanan yang amat memeritkan. Baik, saya menatap Sinar Harian melaporkan dari Kuantan bahawa menurut kata Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiada bonus pula untuk penjawat awam pada Aidilfitri tahun ini. Menurutnya, pemberian insentif khas RM2,000 sebelum ini adalah untuk tujuan sambutan Aidilfitri. Jadi yang dapat RM2,000 itu penjawat awam lah. Jadi untuk skim persaraan, mereka akan naik lagi. Jadi berita terbaru jadi berita terlalu baik untuk penjawat awam, RM2,000 itu adalah untuk raya katanya. Sebab pada 15 Mac lalu, saudara, Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEC menggesa agar kerajaan memberikan bantuan khas kewangan kepada penjawat awam dan pesara kerajaan sempena Aidilfitri. Menurut Presidennya, Datuk Dr. Adnan Mat, beliau merayu supaya kerajaan mengekalkan tradisi bantuan khas perayaan sejak 10 tahun lalu. Dan itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan, kerajaan baru saja meluluskan insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam berjumlah RM2,000 pada 24 Februari lalu. Jadi kita baru lulus RM2,000 pada penjawat awam dan ini lebih daripada tahun sudah. Kemudian dalam beberapa bulan lagi kita akan luluskan skim persaraan, iaitu kenaikan gaji. Sabarlah. Jadi sebab itu beliau nak pesan, walaupun dapat RM2,000 tu hari, berhati-hatilah waktu berbelanja. Dari Labuan pula, saya mendapat berita bahawa Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah telah pun meluluskan peruntukan berjumlah 3.64 juta untuk pelbagai projek pembangunan infrastruktur, program rakyat, kemudahan awam dan perumahan di Pulau Bebas Cukai itu, saya. Menurut Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, daripada jumlah itu sebanyak 1 juta diperuntukkan bagi 20 projek jalan perhubungan desa. Manakala RM500,000 untuk 10 projek di bawah program amenity sosial. Katanya KKW turut memperuntukkan RM1,540,000 bagi 20 projek bina baru, iaitu program perumahan rakyat termiskin, dan RM600,000 untuk Baik Puluh PPRT merangkumi 30 projek. Jadi peruntukan itu tidak begitu besar katanya. Dan KKW bersedia untuk menyalurkan peruntukan yang lebih mengikut keperluan dan kemampuan pada tahun depan. Demikian katanya apabila menghadiri Majlis Santunan Kasih Ramadan di Masjid Al-Sultan Abdullah
Kampung Sungai Berdaun. Hari ini saya berkata KKW hanya memperuntuk 1,775,000 bagi pelbagai projek serta program rakyat di Labuan. Dan daripada jumlah itu sebanyak 1 juta adalah bagi 23 projek DPD. Saya harapkan warga-warga Labuan, terima kasihlah. Dalam keadaan kesukaran pun masih ada lagi pemberian peruntukan dan sebagainya. Baik saudara, saya agak runsing bila melihat sejak akhir-akhir ini banyak persoalan yang diutarakan tentang pembekalan makanan sempena bulan Ramadan ini. Ada yang dikeluarkan oleh produk-produk pengeluarannya adalah warga umat Islam, ada pula yang bukan Islam. Jadi saya perlu menjelaskan secara patutnya kita menyokonglah. Contoh, saya ada lebih kurang dalam saya nak sebut satu supaya kita dapat faham. Ada 72 produk yang wajar dapat sokongan daripada warga Islam sempena bulan puasa ini, iaitu roti Gardenia. Roti Gardenia adalah keluaran syarikat pemiliknya Tan Sri Syed Mokhtar. Begitu juga dengan beras jasmin saudara. Minyak masak Tiara dihasilkan oleh Felda, minyak masak Saji pengeluaran Felda, susu pekat manis Saji itu keluaran Felda, susu cair Saji juga daripada Felda, Maggi Saji Mi Felda, mayonis Saji Mayo Saji yang mengeluarnya Felda, margarin pelangi keluaran syarikat Felda, sos cili pelangi syarikat Felda, sos tomato pelangi juga dari Felda, jam peanut Sun Bear daripada Felda. Begitu juga sardin daripada Agromas, sardin Pertamina, kopi Hang Tuah, bihun Sufi, mi kuning Sufi, kuih tiaw Sufi, garam Sufi, sos lada hitam Sufi, sos cili dan tomato Sufi. Ini semua produk-produk yang dihasilkan oleh warga beragama Islam saya. Begitu juga tentang kicap masin manis iaitu Sufi, tepung goreng keluaran Sufi, minyak masak Sufi, telur cap Sufi, ubat gigi Najwa, ubat gigi halal gel, garam halal gel, tepung gandum cap Bidara, tepung gandum Faiza, jus minuman Safina, shampoo di Herbs. Begitu juga Pasar Raya Maidin, Pasar Raya Maimat, saya bukan Kikimat, Maimat. Ini adalah merupakan kedai keluaran Maidin. Bihun Kampung, Burger Ramli, air mineral Eden, air mineral Ala Fonte, keluaran Mofas, beras Faiza, beras Langsat, kicap Adabi Tamin, kicap cap kipas udang, minyak masak Alif, nugget ayam mas, sos rohaya. Ajar saya kena baca sana supaya kita dapat dengar elok-elok. Inilah produk-produk yang sepatutnya kita sokong daripada kita melilau mencari produk-produk yang bukan penghasilan warga agama Islam saya. Begitu juga tentang ZBY Gallery Dynamic, white coffee 9 in 1, itu keluaran Razbiana Industries. Begitu juga sos rohaya, nugget ayam mas, minyak masak Alif, sos Adabi, produk Zuza, bihun Ikhwan. Ini produk Islam saya, bihun Ikhwan, mi kuning Ikhwan, kuih tiaw Ikhwan, agar-agar Ikhwan, sos cili Ikhwan, sos tomato Ikhwan, sos tiram Ikhwan, air mineral Ikhwan, ubat gigi Ikhwan, fishball Ikhwan, fish cake Ikhwan. Ini produk-produk yang dihasilkan oleh industri yang halal. Begitu juga dengan roti Ikhwan, aneka roti, donat Ikhwan, soya Ikhwan, minuman berkarbonat Ikhwan, air mineral Ikhwan, sabun Ikhwan, coklat Ikhwan, biskut jari Ikhwan, tauge Ikhwan, keropok leko, tauhu Ikhwan, roti canai segera Ikhwan, dan ayam masyirik lagi. Itulah antara produk-produk yang sepatutnya kita sokong saya. Jangan kita bercakap saja, kita mesti membantu buy Muslim produk, tapi benda tu ada di pasaran, kita pun tak tahu ya saya. Jadi, kalaulah kita melihat, ada juga barang-barang yang keluaran bukan syarikat Putra ataupun Muslim, kalau rasa mahal, tak payahlah nak beli saya. Sepatutnya kita cari. Bila kita membeli saya, ayam halalan Toibah, macam namanya ayam Hijrah, ayam Azin, ayam Q sejuk beku, ayam Ikhwan.
Begitu juga saya, kita kena sokong minyak masak. Itu Saji, Tiara, Alif, Olive, Samdabi, Adila Sunflower, dan Cap, 3 gudang. Saya akan call balik, saya tengah bersiaran ni. Ya, saya tengah bersiaran ni, tengah live. I call back. Ya, jadi sekarang ni kita ada juga produk-produk yang kita ragu apakah ia benar-benar dihasilkan oleh warga keturunan Islam. Antaranya yang saya tak dapat pengesahan. Memanglah ada tanda halal dan sebagainya. Tapi apakah industri itu industri milik pengusaha-pengusaha Muslim seperti Sri Murni, minyak cap buruh, Besavit, Bisoya, Bicon, minyak cap pisau, Natural, Daisy, Fan, Red Eagle, Neptune dan Crystal. Memanglah produk-produk itu halal, saya bukan tak halal, tetapi pengeluaran tempatan yang benar-benar diusahakan oleh pengusaha-pengusaha Muslim, saya sebutkan tadi saya. Jadi terpulanglah pada anda. Saya kira merasakan banyak produk-produk yang dihasilkan oleh warga tempatan, warga Muslim yang sepatutnya kita beri sokongan. Janganlah kita memang megah dengan produk kononnya datang daripada England, datang daripada Amerika. Bagi saya produk-produk makanan ini perlu dilihat secara dengan penuh keprihatinan. Saya bukan ada kata mesti jihad ekonomi, tidak. Saya tak setuju lah kalau orang kata kita boykot sana, boykot sini, tak perlu. Bagi saya lebih baik kalau ada produk-produk yang dihasilkan oleh Adabi misalnya, Faiza misalnya, ini yang perlu kita bantu. Keluaran daripada Syed Mokhtar ataupun daripada Samdabi, dia ada saya. Yang banyaklah produk-produk itu yang perlu kita bantu. Banyak orang mengatakan contohnya bahawa produk-produk Faiza daripada Adabi apa semua kononnya kalau buat kuih tak apa nak menjadi. Bagi saya sama je saya. Janganlah kita mengutamakan orang lain dan kita tidak mengutamakan produk-produk yang kesahihan halalnya yang tidak diragui saya. Itu sempena bulan Ramadan inilah saya. Kemudian kalau dah jadi biasa, dia semua sebenarnya Allah bisa tengah biasa. Kalau kita dah biasa makan minyak yang dihasilkan oleh Felda, lama-kelamaan sukalah daripada kita membeli minyak-minyak dari luar negeri. Bukan kita nak boikot, tidak saya. Tapi bagi saya mengajak teman-teman sempena kehadiran bulan Ramadan yang mulia ini, kenapa tidak? Kita membantu usahawan-usahawan kita yang bagi saya keterjaminan mutu kualitinya. Banyak Ramli Burger, Ayam Sufi, Sawari daripada Felda. Ini adalah senarai jenama produk makanan beku Muslim yang sewajarnya lah kita bantu ataupun kita jadikan prioriti bila kita pergi membeli belah di pasar-pasar raya. Dan harganya pun bukanlah mahal mana pun. Macam Ramli Burger. Dari dulu lagi tak berapa banyak naik mana pun. Dan kebanyakan anak-anak muda yang membuat gerai untuk burger, enjur dan sebagainya, mereka menggunakan produk daripada Ramli Burger dengan rotinya. Inilah yang harus kita bantu, kita sokong. Saya itu tentang makanan. Kata amat-amat terbaiklah produk Bumi Putra, cuma tak terdapat di pasar raya ternama. Ini sebab itu saya dah cakap berkali-kali. Di sinilah letaknya saya kepentingan macam mana yang diusahakan oleh Yang Mulia Tengku Razak Hamzah dulu, iaitu Pernas Edar. Malangnya Pernas Edar dah hilang, tapi sepatutnya semalam saya dah bercakap macam Yapim, Yayasan Pembangunan Islam. Bolehlah, sebab Yapim ada cawangan di seluruh negara. Begitu juga MARA, sepatutnya gunakanlah cawangan-cawangan yang ada itu untuk membuka pasar raya yang boleh menerima produk-produk warga tempatan kita. Macam saya kata macam Petronas, sesi di Petronas. Apa salahnya? Kita ambil roti, kuih-muih, produk-produk makanan, kudapan yang dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra melalui Islam. Khabar Gina. Itu bagi saya lah, selamat mat. Sebab memang terbaiklah produk Bumi Putra.
Terima kasih. Baik, Sarah, apa pula kita dengar cerita pula politik. Ini politik dari India. Nampak gayanya, saudara, dalam saat-saat India akan menjalani pilihan rayanya yang tak begitu lama, 14 September tak silap saya, bahawa dari New Delhi, seorang ahli politik pembangkang India hari ini telah muncul di mahkamah untuk melawan penahanannya dalam kes yang didakwa oleh para penyokongnya bertujuan untuk mengenepikan pencabar sebagai kepada Perdana Menteri satu, iaitu Narendra Modi sebelum pilihan raya bulan depan. Arvind Kejriwal, iaitu Ketua Menteri Ibu Kota Delhi dan pemimpin utama dalam Pakatan Pembangkang yang dibentuk untuk bersaing dengan Modi dalam pilihan raya ini, katanya ditahan semalam berhubung siasatan rasuah yang sudah lama dijalankan. Beliau merupakan antara beberapa pemimpin blok di bawah siasatan jenayah dan salah seorang rakannya menyifatkan penahanan beliau sebagai konspirasi politik yang katanya didalangi oleh Parti Bharatiya Janata. Jadi katanya hidup saya didedikasikan untuk negara, sama ada saya dalam atau luar negara. Itu kata Kejriwal apabila ditanya oleh para pemberita. Mahkamah mengekalkan keputusan sama ada Kejriwal boleh meninggalkan tahanan ataupun tidak, masih belum ada keputusan. Kerana keputusannya mungkin hari ini atau besok. Arvind Kejriwal ialah antara pemimpin politik yang dikabarkan akan mencabar kepimpinan Ketua Menteri Perdana Menteri India, iaitu Modi. Dan saat ini penimbunan menyokong Kejriwal diadakan di kebanyakan bandar-bandar besar di sekitar India. Kerajaan Kejriwal di Delhi didakwa melakukan rasuah apabila melaksanakan dasar untuk meliberalisasikan penjualan arak pada 2021 dan melepaskan dagangan kerajaan yang lumayan dalam sektor itu. Itu keadaan saya. Di India juga sekarang ini sedang bergolak dari segi politiknya. Bagaimanapun hari ini yang membuat Perdana Menteri dan Seri Ibrahim menghubungi Presiden baru Indonesia, iaitu Jeneral Prabowo. Jeneral Prabowo bakal berada di hanyut kuasa kerajaan Indonesia, dan dari segi perbualan telefonnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan harapan kita untuk mengekalkan kerjasama antara kedua negara dapat dipertingkatkan. Semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahmidi juga telah mengirim ucapan tahniah. Jadi saya melihat hubungan antara Pak Prabowo dan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyerlahkan lagi hubungan intim dua buah negara ini. Dan saya yakinlah bahawa dengan kemenangan kejayaan Prabowo untuk berada di hanyut kuasa di Indonesia dan kemantapan suasana politik di negara kita pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka kita kedua buah negara ini yang bersaudara ini pastinya dapat menjana kemakmuran yang jauh lebih baik untuk masa depan negara. Memang Indonesia dan Malaysia adalah merupakan dua negara yang disifatkan sebagai adik dan abang. Kita ucapkan juga tahniah pada Pak Prabowo. Moga Indonesia juga semakin mantap ekonominya. Kerana Indonesia juga akan berpindah ibu kotanya daripada kota Jakarta ke Kalimantan. InsyaAllah kita akan melihat tahun-tahun mendatang ini hubungan antara Malaysia dan Indonesia semakin mantap dan lestari kehidupan rakyat di kedua-dua negara itu dapat disantuni sebaik mungkin. Bagaimanapun bila saya melihat negara kita semakin intim hubungan kedua negara, saya agak kecewa bila melihat bagaimana Gaza. Ini berita dari Gaza saya. Para pemimpin di London, pemimpin Kesatuan Eropah, EU, itu Charles Michael dan Ursula von der Leyen. Kemarin beliau mengeluarkan kenyataan tegas berhubung keperluan tindakan kemanusiaan segera dan mengulangi sokongan masyarakat Kesatuan Eropah, EU, European Union untuk penyelesaian dua negara yang berada dalam krisis Gaza yang sedang berlaku sekarang ini. Menurut krisis Gaza masih lagi belum ada tanda-tanda sinar damai. Sebab itu agensi Anadolu melaporkan kenyataan dua pemimpin itu pada sidang media bersama dibuat selepas hari pertama Majlis Eropah yang bersidang di Brussels. Mereka menekankan bahawa keadaan yang sangat teruk
dan memberi amaran terhadap sebarang operasi darat Israel di bandar Rafah di selatan Gaza pastinya akan lebih memburukkan. Bayangkan katanya, apa akibat jika operasi sebegitu dilancarkan? Sebab itu boleh menggariskan kemungkinan kesan-kesan terhadap manusia yang amat menggerikan akibat daripada tindakan sedemikian, saudara. Dan begitu juga ini von der Leyen menekankan keperluan mendesak untuk pengertian permusuhan bagi tujuan kemanusiaan yang membawa kepada gencatan senjata berterusan. Gaza kini berada di ambang kebuluran situasi kemanusiaan yang amat dahsyat saat ini, saudara. Menurutnya, Majlis Eropah sebulat suara menyokong langkah untuk akses kemanusiaan penuh dapat dilakukan secara pantas, selamat dan tanpa halangan ke Gaza dengan pengesahan khusus koridor maritim dari Cyprus untuk meningkatkan usaha menghantar bantuan. Pemimpin-pemimpin Eropah Union juga sepakat, pemimpin dunia juga sepakat menggesa pembebasan tanpa syarat tebusan dan penyediaan bantuan kemanusiaan. Itu yang lebih penting, sebab itu mereka menekankan keperluan 500 truk atau setara memasuki Gaza setiap hari melalui semua jalan yang ada, termasuklah darat, udara dan laut. Sebab Gaza sekarang ini bukan lagi menghampiri, sudah pun berada dalam situasi kebuluran yang cukup memenatkan. Terdapat 32,000 rakyat Palestin, kebanyakan wanita dan kanak-kanak telah pun terbunuh. Dan ini tidak akan memadamkan api permusuhan. Dan Israel masih terus lagi, sebagaimana selalu saya katakan, kemabukan, dahagakan darah warga Palestin. Ini yang membuatkan situasi tidak tenang. Bagaimanapun, di saat-saat umat Islam memasuki bulan-bulan Ramadan untuk mengadakan solat tarawih, saya dilaporkan dari Baitul Muqaddis. Semalam kira-kira 50,000 jemaah Palestin telah pun menunaikan solat tarawih di Masjid Al-Aqsa di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki oleh dalam satu kenyataan ringkas, Jabatan Wakaf Islam di Baitul Muqaddis berkata hampir 50,000 jemaah menghadiri solat tarawih di Masjid Al-Aqsa menjelang Jumaat kedua Ramadan. Agensi berita rasmi Palestin Wafa berkata tentera Israel menutup jalan Al-Wad di Kota Lama Baitul Muqaddis yang menghalang akses ke masjid itu. Kalau dibuka, tentulah lebih ramai lagi umat Islam berpeluang untuk melakukan solat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Kerana Israel masih menyekat akses jemaah Palestin ke Masjid Al-Aqsa kerana ketegangan masih berterusan di seluruh tebing barat yang diduduki oleh Israel. Malahan serangan masih berterusan. Perlu kita ingat, Masjid Al-Aqsa adalah tapak ketiga paling suci di dunia untuk umat Islam. Dan orang Yahudi memanggilnya kalau saya sebagai Temple of Mount, yang juga mereka mendakwa adalah tapak dua kuil Yahudi zaman dahulu. Ini yang menjadi perebutan dan sebagainya. Dalam keadaan begini, kita berdoalah agar warga Palestin dapat tenang melaksanakan ibadah di Masjid Baitul Muqaddis. Sebab itu pemimpin EU menggesa agar gencatan senjata segera di Gaza dilakukan. 27 pemimpin Kesatuan Eropah semalam menggesa gencatan senjata segera di Gaza selain mendesak Israel tidak melancarkan serangan darat di bandar paling selatan itu di Rafah. Majlis Eropah menggesa supaya jeda kemanusiaan segera yang membawa kepada gencatan senjata yang mampan. Demikian menurut pemimpin-pemimpin yang adakan pertemuan mereka di Brussels. Dan saat ini lebih sejuta rakyat Palestin sedang mencari tempat keselamatan daripada pertempuran dan akses untuk bantuan kemanusiaan. Ini dilihat, dipantau oleh warga pemimpin dunia sekarang ini. Itu di Gaza, saya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita? Saudara kita yang beragama Islam di Sudan. Sudan sekarang ni dah lama dah mereka bertempur sama sendiri. Sebab itu saya sering memberi pesanan kepada warga kita, hentikanlah perbalan politik. Lihatlah sendiri apa berlaku di Sudan, saudara. Daripada Khartoum, saya menerima berita Sudan sedang berdepan dengan salah satu mimpi ngeri. Mimpi ngeri kemanusiaan yang terburuk dalam sejarah ketika komuniti antarabangsa memberi tumpuan kepada perang Gaza. Dunia melihat perang Gaza antara Israel dengan Yahudi, Israel dengan Hamas. Tetapi pertempuran antara angkatan tentera pimpinan Jeneral Abdel Fattah al-Burhan, iaitu pemimpin Islam,
dan pasukan sokongan pantas RSF di bawah Muhammad Hamdan Dagalo juga beragama Islam sejak April 2023 telah merenggut puluhan ribu nyawa dan mencetuskan krisis kebuluran di Sudan. Penilaian situasi di Khartoum dibuat berdasarkan skala keperluan mendesak penduduk. Jumlah mereka yang hilang tempat tinggal dan hilang bilangan individu kelaparan meningkat begitu mendadak. Demikian menurut pengarah operasi Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Penyelarasan Hak Ehwal Kemanusiaan OCHA Adam Wosono pada hari Rabu lalu. Jadi ketika saya di Gaza, pertempuran antara rejim Yahudi Zionis dengan tentera Hamas yang menjerut kehidupan rakyat Gaza untuk hidup dalam keadaan yang cukup perit. Tetapi di Sudan pula, di Khartoum, saudara, pertempuran bukan antara agama, ini antara dua puak yang mahu merebut kuasa di Sudan. Sebab itu kita tak tahulah apa nak jadi di Sudan sekarang ni. Katanya 10 juta sekarang ni. Data PBB menunjukkan krisis telah menyebabkan lebih 8 juta orang terpaksa menjadi pelarian dalam negara mereka sendiri. Pada awal bulan lalu, Majlis Keselamatan PBB menggesa pelaksanaan gencatan senjata segera pada Ramadan selain menuntut akses lebih baik untuk bantuan kemanusiaan. Sudan juga senasib dengan Gaza apabila dua puak gagal mencapai kesepakatan untuk melaksanakan tempoh bertenang sepanjang bulan suci ini. Masing-masing kepala saya. Sebab itu kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku di Sudan, apa berlaku di Baitul Muqaddis, apa berlaku di Palestin. Bahawa perbalahan politik tidak akan mencipta damai. Yang penting, yang terkesan adalah rakyat. Rakyat Sudan, rakyat di Gaza, inilah yang terkesan mengalami penderitaan yang cukup memeritkan. Bila berlaku peperangan, rumah-rumah hancur, berlaku kematian, kecederaan dan penghantaran bantuan kemanusiaan tidak dapat dilakukan. Ini kehidupan di sana. Tentulah kedudukan jenayah meningkat dan sebagainya. Kerana kebimbangan semakin meningkat. Ini adalah berikutan lebih 18 juta rakyat di Sudan menghadapi kekurangan makanan yang bakal menyaksikan peningkatan semasa 10 juta orang berbanding tempoh sama tahun lalu. Sementara kira-kira 730,000 kanak-kanak mengalami malnutrisi, iaitu tiada makanan yang diperlukan bagi tubuh. Selain itu, hampir 5 juta di beberapa kawasan negara Sudan berisiko terjerumus dalam bencana ketidakjaminan makanan dalam tempoh beberapa bulan mendatang. Ini keadaan saya, mereka masih berperang, mereka masih gilakan kuasa antara dua puak. Masih tidak ada kedamaian di Sudan, yang menderitanya rakyat. Kita tumpu pada Gaza, kita melihat bahawa berlaku kekejaman yang dilakukan oleh Zionis, Israel. Tapi dalam waktu yang sama, sesama umat Islam berperang dan saling berbunuhan. Jutaan yang mati, makanan tidak ada. Itu keadaannya, saudara. Saya rasa, sebab itulah saya setuju pandangan Saudara Hamid. Demi kuasa, bangsa berantakan. Dan akhirnya yang untung orang luar. Lihatlah apa berlaku di Libya. Kerana kuasa luar cuba mencanai atau mengatur tentang suasana politik di Libya, akhirnya Gaddafi terbunuh. Dan sampai hari ini, Libya masih dibalut kemiskinan. Sebuah negara yang makmur, dulu rakyatnya hidup penuh kemakmuran. Bayaran untuk hospital percuma, sekolah percuma, dan dapat bantuan keuangan daripada kerajaannya. Hari ini dibalut kemiskinan. Sekarang, ini bukan cerita main-main. Itu berlaku di Libya, bagaimana di Mesir. Apabila ditumbangkan rejim-rejim pimpinan negara tersebut. Apa berlaku di Iraq, apabila Saddam Hussein terbunuh. Dan hari ini Iraq juga masih belum dapat mengorak langkah untuk maju ke hadapan. Rakyatnya makin terkesan. Saya mengharapkan kita jadikanlah apa yang berlaku di negara luar yang melibatkan umat Islam. Sambil-sambil kita mengenang tentang malam-malam Ramadan, sambil kita berwitir, sambil kita melakukan solat tarawih, sambil kita berzikir, kita melakukan tahajud. Apa salahnya kita angkat tangan kepada Allah SWT agar dapat mendamaikan dunia Islam.
Sedih sangat saya melihat apa yang nak berlaku di Amerika, apa yang berlaku di Moskow itu soal negara mereka saja. Peperangan antara ini Rusia dengan itu masih belum tamat. Malahan semalam waktu orang tengah seronok tengok konsert di satu panggung, tiba-tiba besar daripada percaturan politik juga. 93 orang terbunuh. Itu di satu arena ataupun dalam stadium yang menempatkan persembahan choir, persembahan memanglah macam di Moskow saudara. Dia rakyatnya suka menonton pertunjukan pentas, dan kali ini tidak ada kedamaian di Moskow. Tapi negara mereka yang saya hairanlah di negara Islam, dua pemimpin Islam masih lagi kemabukan darah. Apakah peperangan itu hanya penyelesaian? Apakah pepecahan, apakah peperangan, apakah pertembungan fikiran itu mampu menjana kebahagiaan untuk rakyat? Ini yang saya khawatirkan sedang menjalar di negara kita. Negara kita juga tidak terlepas daripada terjebak dengan masalah-masalah yang ada. Lihat sendiri isu-isu yang tidak sepatutnya diwujudkan tapi masih lagi berlegar dalam warga bangsa kita. Isu tentang kalimah Allah, isu penghinaan Nabi Muhammad yang digunakan, ditularkan dalam media sosial. Ini adalah membangkitkan suasana yang tidak baik untuk negara kita. Apakah kita tak mahu melihat bagaimana kebobrokan politik, bagaimana kedudukan perbalahan, permusuhan sesama Islam di Sudan itu tidak boleh jadi pengajaran. Okeylah, kita terimalah tentang kedudukan di Gaza itu antara Zionis Israel ataupun Yahudi dengan umat Islam. Tapi bagaimana di Sudan sama Islam? Sudan sekarang ini berada dalam kancah kemuflisan negaranya. Makanan tak ada. Rakyat hidup dalam keburukan. Jutaan orang telah mati. Apakah ini akan dijana pada negara kita? Sebab kalau kita sama-sama kita masih lagi berperang, masih lagi berbalah, masih tuduh-menuduh, tidak ada kedamaian. Cukup-cukuplah kita berbalas sama kita. Sebab itu ruangan saya ini, saya tak berminat sebenarnya untuk menuduh orang ini tak betul, orang ini tak betul. Saya tak berminat. Saya lebih berminat kalau ada kebobrokan, kita dedahkan. Itu saja saudara. Supaya dapat ditangani. Bukannya untuk meniupkan permusuhan. Tidak ada kedamaian yang mampu dijana kesan daripada permusuhan. Saya sedih tengok di Sudan saudara. Ini cerita betul. Sebab itu umat Islam, saudara kita saudara. Betul kita mengatakan bahawa di Israel itu saudara kita seumat Islam. Betul ini di bumi Palestin. Tetapi bagaimana di Sudan? Mereka juga saudara kita. Apakah kerana perbezaan kulit, mereka daripada golongan kulit hitam maka mereka bukan saudara? Tidak. Islam tidak membezakan antara kulit. Yang penting hati di dalam. Itulah saya melihat, saya harap adalah kesedaran yang dapat dijana hasil dari pendedahan saya semalam malam untuk mewatakan ataupun menyatakan apa yang berlaku di luar negara. Bukan nak saya sembang cerita sekadar hiburan atau sekadar baca berita, tidak. Saya akan memetik berita-berita yang sepatutnya menjadi pengajaran pada kita. Kesan daripada sikap umat Islam di Palestin yang menerima kehadiran musuh, yang meletakkan kepentingan duniawi dari awal dulu lagi. Mereka sanggup ditawarkan dengan wang ringgit oleh Yahudi yang datang untuk menjadi kependudukan di Palestin. Akhirnya hari ini warga Palestin menjadi pengemis, menjadi pelarian di bumi sendiri. Itu kesan pertama negara Islam. Kerana sikap. Dan hari ini di Sudan kerana berebut kuasa dan percaturan antara kuasa besar, kerana Sudan mempunyai hasil bumi yang besar. Jangan lupa saudara, Sudan juga memiliki hasil bumi itu minyak yang diperlukan oleh dunia. Tapi rakyatnya penuh penderitaan. Amat menderita saudara. Hanya kerana kesan perbalahan sesama sendiri untuk menggapai kuasa. Lepasnya. Jadi saya Mak Rajab Baru ni kita dah macam Ya'juj dan Ma'juj lah sekarang ni. Asyik bersengketa. Memang. Sepatutnya kita umat Islam, kita mengaku saudara kita. Asalkan dia itu sesama Islam, beragama Islam, itulah saudara kita.
Waktu kita di akhir nanti, kita akan ditanya oleh malaikat dalam kubur, siapa saudara kamu? Bukan saudara kita ini ataupun saudara mara kita ini terdiri daripada adik, abang, kakak, ibu bapa. Tidak. Umat Islam, itulah saudaraku. Kita dah berjanji, tapi bila apa yang saya nampak, memang kita beri perhatian pada Gaza, tapi nampaknya di Sudan ni kurang. Dan Sudan belum ada perdamaian. Apakah kuasa-kuasa besar tidak mampu untuk mendamaikan dua pemimpin politik yang berfahaman dan ala tentera? Mereka bangga untuk membunuh sama-sama sendiri. Saya sebenarnya bila saya menatap berita di Sudan ini, timbul rasa kebencian yang mendalam pada saya terhadap mereka yang kemabukan kuasa. Sebab itu di negara kita ini, bila orang itu melontarkan kenyataan-kenyataan politik yang cuba untuk mengaitkan soal kebencian, saya rasa marah. Saya terpanggil untuk merasa cukup menduat. Sebab itu selalu saya katakan, lenjanlah tengok keadaannya. Apabila pemimpin kita dimaki hamun, apa keberuntungan? Apa keberuntungan pada negara kita, kita maki hamun selama pemimpin? Kenapa tidak didamaikan? Soal kalau ada berlaku kejahatan, soal berlaku tentang jenayah, itu biarlah mahkamah ambil keputusannya. Saya tidak pernah pun nak mengulas. Selalu saya katakan bila seorang pemimpin itu dihadapkan ke mahkamah, kita jangan menjatuhkan hukuman. Jadi civil war ini Sudan, dunia melaporkan dan kita rasa malu. Sepatutnya kita rasa malu melihat bagaimana sama Islam boleh berbunuh-bunuhan. Jadi soal sekarang ni saya khawatir apakah negara kita juga boleh terdedah dengan suasana begitu kalau kita mengizinkan perbalahan demi perbalahan mewarnai pentas politik kita. Itu gambaran saya. Saya haraplah agar tidak ada kebahagiaan. Tidak ada itu yang peribahasa mengatakan yang menang itu jadi arang, yang kalah jadi abu. Tapi kalau perdamaian dapat disantuni, hasil bumi dapat dijana, negara dapat dipacu ekonominya, saya berkeyakinan dunia barat juga akan menghormati kita. Saya berserulah pada teman-teman, jadikanlah ini sebagai pedoman kita saat-saat kita melakukan ibadah berpuasa, sambil-sambil kita melakukan solat tarawih. Saya tadi waktu saya solat di masjid, saya melihat sebelah saya itu, saya rasa dia orang Sudan gamaknya. Sebelah kiri saya itu mungkin juga orang puak-puak Arab gamaknya. Dan saya merasakan tenang. Waktu kita pergi ke Mekah, semua campur, saya tak ada masalah. Tapi bagaimana cara kita? Sedih amat sangat. Anak-anak kecil hidup gelandangan, warganya hidup gelandangan. Saya haraplah adalah keinsafan dengan kehadiran bulan Ramadan ini supaya kita berhentikan politik benci-membenci. Itulah ulasan saya malam ini tentang kedudukan apa yang berlaku negara luar yang saya harap ini dapat menyantuni ataupun menjentik keinsafan kepada kita. Kembali pada negara kita, akhirnya hari ini kerajaan memutuskan untuk menolak tawaran daripada Persekutuan Sukan Commonwealth untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai tuan rumah Tamasya Sukan Commonwealth 2026. Ya, menurut Kementerian Belia dan Sukan, keputusan itu dibuat hasil mesyuarat Jemaah Menteri yang bersidang semalam setelah meneliti semua aspek penganjuran dan implikasinya. Jadi dalam keadaan begitu, Kerajaan Madani mengucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa Persekutuan Sukan Commonwealth atas penawaran tuan rumah negara kita untuk jadi tuan rumah pada tahun 2026. Kerana ketika ini Kerajaan Madani mahu memberi fokus kepada pembangunan sukan serta kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Kementerian Belia dan Sukan menjelaskan sesi penerangan mengenai tawaran tersebut telah pun dibuat hasil pertemuan bersama delegasi pertubuhan Sukan Commonwealth bersama dengan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh dan turut dihadiri oleh Menteri Kewangan kedua pada 5 Februari lalu. Jadi hasil pertemuan itu telah pun dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri dan antara lain mengutarakan tawaran CGF berjumlah 100 juta pound iaitu 603 juta dijangka tidak mampu menampung kos keseluruhan penganjuran Tamasya Sukan berskala besar. Selain itu, impak ekonomi tidak dapat dikenal pasti dalam jangka masa singkat. Sebab tempohnya hanya 2 tahun je lagi saudara.
Sebenarnya itu Majlis Olimpik Malaysia selaku Persatuan Sukan Commonwealth menyatakan mereka menghormati dan akur dengan keputusan kerajaan. Kali terakhir saudara Malaysia menjadi tuan rumah itu Sukan Commonwealth adalah pada tahun 1998. Dan kini kembali menerima tawaran penganjuran sukan tersebut bagi tahun 2026 selepas Victoria di Australia sendiri menarik diri. Victoria sepatutnya menjadi tuan rumah edisi ke-23, tapi ia telah pun menarik diri pada Julai tahun lalu disebabkan kenaikan kos penyelenggaraan. Dan pada jangkaan awalnya adalah Aussie dollar 2.6 bilion, itu sekitar 89 bilion. Kenaikan ini tentulah agak menekan. Jadi kalau kita juga jadi tuan rumah, kita kena cari dana. Kalau setakat 600 juta, 700 juta, itu tak mencukupi. Itu keadaan saudara. Saya cuma nak ingin memetik saudara, sejarah Sukan Commonwealth ini memanglah suatu benda yang membanggakan kalau kita jadi tuan rumah. Tapi kena ingat, kosnya terlalu tinggi. Saya ingin memetik, pada tahun 1986, Scotland di Edinburgh menjadi tuan rumah. Kemudian 4 tahun kemudian 1990 Auckland di New Zealand. Pusingan 1994 adalah Victoria di Kanada. 1998 kita Kuala Lumpur menjadi tuan rumah yang cukup dengan gilang gemilangnya. Selepas itu giliran Manchester di England pada tahun 2002. Tahun 2006 itu Melbourne di Australia, 2010 Delhi di India, 2014 Glasgow di Scotland, 2018 Gold Coast di Australia, 2022 itu di Birmingham, England. Itu setakat ini. Dan kalaulah dibagi pada kita pula 2026 ini, tempohnya sudah orang kata dah terdesak. Jadi saya rasa satu keputusan yang bijak yang dilakukan oleh pimpinan negara yang mau melihat betul kita mahu Sukan Commonwealth itu diadakan negara kita, tapi tidak sesuai waktunya. Dalam tempoh 4 tahun, dapat tempoh 2 tahun ini bukan senang. 2022, 2026 dan tempoh 4 tahun. Sukar untuk kita mencari persiapan dan sebagainya. Mungkinlah masa akan datang. Biarlah negara kita benar-benar stabil. Saya Hazanuri Hassan, dia kata parti Melayu sama Melayu bergaduh. Betul lah. Saya Abdul Hamid bertanya dengan saya, mungkinkah Ankara di Sudan percaturan kuasa luar? Itu tidak dapat dinafikan saya. Kerana Sudan mempunyai hasil buminya. Jadi apabila diadukan perpecahan, maka orang luar yang menguasai ekonominya, rakyat terkesan. Saudara Pak Ahmed ya. Okey, kita akan menghadapi pilihan raya kecil di kawasan Kuala Kubu Baru. Apabila ahli Dewan Negerinya, Dunnya meninggal dunia kemarin. Bagaimanapun semalam dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO, Barisan Nasional yang ialah Barisan Nasional dipimpin oleh Presiden UMNO menyatakan bahawa Barisan Nasional menghormati kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru itu dimiliki oleh rakan parti dalam kerajaan perpaduan. Dan untuk itu UMNO Barisan Nasional akan menyokong calon yang dipilih oleh pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita tak kalah nak beri diri nak minta. Jadi menurut Dr. Hamidi, keputusan itu dibuat untuk menerjemahkan rasa hormat kepada jalinan kerjasama yang dibina dalam kerajaan perpaduan selain sebagai isyarat bagi memperkukuhkan kedudukan kerajaan. Apa artinya kita nak bergaduh dan dapatkan kursi, kemenangan belum pasti. Tapi kalau kita bersatu kuasa, bersatu minda, mengenepikan soal benda-benda yang titik bengek ni, saya yakin kemenangan itu akan dapat dijana oleh kerajaan perpaduan. Sebab itu pilihan kecil Kuala Kubu Baru, Barisan Nasional menghormati mana-mana pihak yang dicalonkan Datuk Anwar Ibrahim. Jadi walaupun saat ini memang tidak dapat dinafikan, jumlah pengundi Melayu di Kuala Kubu Baru telah meningkat, itu sekitar 50%. Tapi kalau sekitar 50%, parti-parti Melayu bertanding, kita berpecah belah, orang lain juga yang menang. Itu keadaannya saya. Tapi kalau kita solid bersatu, tidak ada orang yang mampu menggugat kita. Itu yang berlaku di Kuala Kubu saya. Baik saya, cuma yang agak mengecewakan saya apabila saya dapat terima laporan daripada Tun Carlos yang melaporkan di Lahad Datu.
akhirnya kemuliaan, kesucian Ramadan tercemar di Lahad Datu. Di saat umat Islam sibuk melakukan ibadat berpuasa dan menghampiri Syawal Aidilfitri, seorang pelajar lelaki ditemui mati di bilik asrama. Katanya, tapi pihak polis sudah menyiasat. Ada mengatakan ada kesan daripada beberapa mangsa mencuri duit dan sebagainya, maka berlaku pergaduhan sama anak-anak atau pelajar-pelajar yang akhirnya Muhammad Nazmi Aizat Narul Azwat pada usia 17 tahun ditemui mati dalam keadaan tidak sadarkan diri oleh warden asrama yang bertugas pada 6.50 pagi. Saya sedih mendengar saya. Saat-saat ini yang saya katakan Ramadan itu tercemar. Menurut Ketua Polis Daerah Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Asisten Komisioner Dr. Rohan Shah Ahmad berkata, pihaknya menerima laporan yang dilakukan oleh pengarah kolej. Bangsa adalah penghuni asrama kolej berkenaan ditemui dalam keadaan tidak sadarkan diri dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jadi pihak polis melakukan siasatan dan beberapa tangkapan akan dilakukan. Siasatan mendapati saat ini kejadian berlaku di bangunan asrama lelaki kolej berkenaan dan kejadian benar berlaku berikutan penemuan mayat yang saya lelaki sebut. Pihak polis juga mengenal pasti punca kejadian ialah perselisihan faham antara mangsa dengan penghuni asrama yang lain. Bagaimanapun mayat mangsa dihantar ke forensik Hospital Lahad Datu bagi proses bedah siasat. Saya sedih saya kena begini. Jadi saya mengharapkan agar Kementerian Pengajian Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir harus mengkaji tentang disiplin pelajar-pelajar kita. Janganlah sampai ada berlaku buli, pukul memukul. Perlu dipupukkan satu rasa kasih sayang sesama pelajar. Jadi kita tak mahulah. Akhirnya kemuliaan, kesucian Ramadan ini tercemar apabila di Lahad Datu Muhammad Nazmi Aizat Narul Azwat ditemui maut kerana tidak sadarkan diri di kolejnya dalam bilik asrama kerana katanya ada perbalahan, perselisihan pendapat, apa punca katanya, macam-macam cerita. Cuma pihak polis minta sebaik mungkin pihak polis mengharapkan agar warganet dan orang ramai janganlah membuat sebarang spekulasi. Biarlah siasatan polis dijalankan dan kita tahu keputusannya nanti. Saya sendiri pun banyak macam cerita saya dengar bagi saya. Cuma saya petik apa yang ada dalam media-media sosial, sedikit apa yang ada dalam media mengatakan kononnya. Tapi itu pun mungkin pihak polis sajalah yang akan dapat memberi penjelasannya. Sama-sama kita tunggu dan saya menerima berita tersebut dengan rasa yang amat sedih. Saat-saat gini seorang lagi umat Islam kita Muhammad Nazmi Aizat Narul Azwat dalam usia muda 17 tahun ditemui mati. Semoga kesedaran ini dapat ditimbulkan di hati kita. Semoga negara kita sentiasa makmur, aman dan harmonis. Kita sambung lagi bicara kita malam besok. Selamat berpuasa. Saya mohon kemaafan kalau ada yang tersinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.